Terus umum juga tak? Okey. Sambung ya. Itu sebab kalau kita tengok dalam kehidupan kita ini, bila kita kerja kan, mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat apa juga. Nabi nak keluar, dah ada dugaan dah orang nak bunuh Nabi. Gambaran yang nak tunjuk kat kita ni sebenarnya, perubahan yang kita nak buat ke arah kebaikan ni bukan satu benda senang. Nabi keluar sendiri dengan sahabat-sahabat, Nabi ikut jalan yang tak biasa dilalui oleh manusia. Jalan tu, kita pergi umrah kan, kita pergi umrah, pergi haji, kita naik bas daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Dalam perjalanan tu fikir, ya Allah, bilalah sampai ni. Woi, lamanya ni 5-6 jam ni. Aduh, hai. Sedangkan bila kita tinjau kat luar tingkap tu, nampak batu-batu, gunung gandang, itulah lebih kurang. Mahal Nabi tu teruk lagi, perjalanan yang tak macam ni, sekadar terang dah. Dulu teruk, tapi Nabi teruskan, sebab perjalanan nak berubah ni bukan satu benda yang senang. Bukan satu benda yang senang. Itu sebab kita kena buat. Nak tunjukkan kena buat juga walaupun susah. Mahabbah kecintaan kepada Allah. Keduanya, target kita adalah mengabdikan diri kita kepada Allah dengan jaga ibadah kita cukup-cukup. Jagalah betul-betul. Ya, kita ni dalam hidup kita ni kerja 3 perkara dalam hidup ni. Pertama, kita nak kejar, nombor 1 disebut sebagai hidayah, petunjuk daripada Allah. Nombor 1, memang semua orang kena kejar ni, hidayah. Walaupun nama isteri kita Hidayah, kena kejar dia hidayah ni, petunjuk supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, dia akan rasa benda buruk tu baik, baik terkadang buruk ada. Seronok dia, main nombor ekor tak ada rasa apa, okey kan, main nombor ekor, dia kata tu ikhtiar tu. Kalau kena dengan izin Allah, ayat dia kan. Jangan main-main. Ada yang macam tu kan, aku bukan buat benda apa pun, aku tak berjudi, cuba je, ini usaha, dia buat ayat dia. Ada pada orang tu rasa tak ada apa-apa. Kat Kuala Terengganu elok perangai, sampai Thailand berubah perangai. Ada tiba-tiba pergi Thailand. Pergi Thailand dah mula, tanduk pun sudah tumbuh. Pergi mana? Dia pergi mengunjungi pusat sembelihan ayam. Faham? Itu pun tak faham, tak payah betul aku ceramah sini. Pusat penyembelihan ayam. Biasanya dekat tingkat atas. Dia pergi kat pusat penyembelihan ayam ni kan, dikerjakan ayam tu cukup-cukup. Faham? Tak faham kan lagi? Tak apalah, aku tak explain terus, setakat tu je lah. Turun daripada pusat penyembelihan ayam ni, selesai dia menyembelih ayam-ayam tertentu, keluar tiba-tiba sakit perut, lapar, aduh. Dia siap tanya kawan dia, kat mana kita nak cari restoran halal. Bayangkan tu. Time dia mengerjakan ayam tadi, dia tak fikir halal haram tau. Time menterdarah tahu nak fikir pasal halal haram. Bukan orang sini lah, tempat lain. Sini okey. Kan? Hidayah ni, nak beza benda buruk dan benda baik. Orang yang dah dapat hidayah, tapi ada juga yang cakap tu, saya bukan tak nak pakai tudung, cuma belum dapat hidayah lagi. Dengan bangganya cakap tu, sebab belum dapat hidayah tu. Yang seorang ni belum sampai seru. Pada orang kita kan, apa maksud seru ni? Selagi tak terbalik kereta dia aksiden dan dia hidup lagi, tu tak seru. Itu baru seru. Aksiden dia seorang terselamat, ataupun dia hampir matilah. Hampir mati, makna Tuhan bagi peluang kat dia. Pada dia, jangan tunggu macam tu. Itu untung terselamat, baik mati tahu. Nampak tak? Jangan tunggu macam tu. Jangan. Kalau kita tengok tu, hidayah tu, kalau ada orang cakap macam tu kat kita lah, saya bukan tak nak tudung, tapi belum dapat hidayah lagi. Tanya dia, Al-Quran tu belum cukup ke nak jadi petunjuk untuk kau? Cakap dia, Al-Quran dan hadis kau bacalah cukup-cukup. Tuhan tu dah bagi tahu kita macam-macam cara dah. Bukan dengan cara itu aja. Begitu juga dengan Nabi kita dah pesan, aku tak ada besok, aku tinggalkan korang semua ni dengan 2 perkara. Ni lebih kurang lah. Aku tinggalkan dengan 2 perkara.
Kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnahku. Kan? Kalau kat masjid kadang-kadang ada tu siap naik kan notis tu, dia frame kan apa? Khutbah terakhir Nabi. Baca balik. Buat checklist. Yang ni Nabi suruh, dah buat belum? 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 Tengok balik. Hidayah, beza benda baik dan benda buruk. Kedua, yang kita nak kejar apa? Namanya maghfirah, keampunan daripada Allah. Hidup lama tapi tak dapat keampunan daripada Allah, rugi gitu. Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah manusia yang bertaubat, Nabi kata. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, tahu buat salah, sedar akan dosa itu dan berazam untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Kalau terulang, taubat balik semula. Ada siapa yang berani angkat tangan? Alhamdulillah, semenjak daripada Januari sampai Oktober ni belum ada dosa lagi dah. Berani cakap? Tak berani kan? Tadi pun dah ngumpat lah, tinggi Samsul debat ni pun, tapi saya dah maafkan yang Isam, tak ada masalah. Saya dalam bongkok bersalam tadi ada yang cakap tu, tinggi rupanya, muda lagi. Tu ayat biasa, dah nampak terang, ni lain kan. Dalam TV tu putih pula, luar gelap. Wah, ajar betul kan. Tapi tak apa kan. Putih-putih kapur dapat RM1.2, hitam-hitam gula nisang mana dapat kan. Mak saya pesan lah tu, beli gula nisang tu. Pergi Terengganu tu dia order. Saya biasa makan nasi kabur, nasi dagang ni minat betul. Mak long saya 10 tahun berniaga kat Setiu. Dia orang Negeri Sembilan, pergi Setiu berniaga kat 10 tahun, pandai balik Negeri Sembilan berniaga, alhamdulillah laris kan. Tapi itu dia, dapat kita maghfirah, keampunan pada Allah. Itu sebabnya kita paling tidak, kalau sibuk macam mana lepas solat, sibuk macam mana pun, kalau nak cepat macam mana pun, jangan tinggal istighfar, minta ampun ya Allah, astagfirullah. Orang yang habis semayang bagi salam terus cabut keluar, sombong dia dengan Allah. Sibuk macam mana pun, paling tidak sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah, macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar astaghfirullah, paling senang astaghfirullah. Kalau rajin lagi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terpulang. Paling tidak astagfirullah, minta ampun dengan Allah. Kok sibuk benarlah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Baca doa yang paling ringkas kita tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahil alamin. Doa apa? Siapa cakap tu doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jagalah kami pada azab api neraka. Mana makan? Itulah baca doa, faham tak? Main baca, ya ni doa makan. Tu doa paling baik, cuma janganlah baca kuat-kuat. Allahumma barik lana fima razaqtana. Takut orang sebelah dengar doa makan. Dia tak apa. Dia pun ingat tu doa makan kan. Tak apa, bacalah doa paling dekat. Tapi ingat, istighfar jangan tinggal.